Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anak yang dikasihi, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi, insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan ataupun perbincangan kita berkait rapat dengan pendidikan syariah Islamiah. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu bab yang kedua muka surat 64. Dalam membicarakan tentang hukum syarak. Okay, Ustaz harap semua ada buku masing-masing. Boleh tengok untuk kita sama-sama mengaji pada hari ini. Baik. Tajuk ini merupakan tajuk yang penting. Hukum syarak merupakan tajuk yang sangat favourite, khususnya dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Jadi begitu juga dalam peperiksaan akhir tahun, dia merupakan tajuk favourite lah. Okey, jadi Ustaz harap semua faham tentang bab ini dan tajuk ini, dan pastikan sebagaimana yang Ustaz dah maklum sebelum daripada ini, bahawa kitab ataupun buku nota yang kita gunakan pada hari ini ataupun pada tingkatan 4 ini akan kita bawa dan gunakan pada tingkatan 5 nanti. Jadi Ustaz harap, Ustaz tekankan sekali lagi, pastikan nota kamu tidak hilang. Okay, buku nota kamu tidak hilang, dan pastikan yang dah tak ketahuan ke mana buku nota ataupun hilang ataupun adik koyak maklumlah cuti lama, okay, pastikan beli baru. Beli baru, pastikan bukunya kalau boleh kulit yang tebal. Ustaz tak nak kulit yang nipis sebab mudah koyak, mudah rosak dan sebagainya. Cari yang kulit tebal. Okay, sebab apa? Sebab kita nak guna buku ni daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Tingkatan 5 kamu tak akan berdepan dengan isu ini. Kamu tak akan belajar lagi bab ini. Tetapi bab ini adalah bab yang paling killer dalam SPM. Jadi kita tak nak tupu SPM tu. Kita nak ambil ini, pembelajaran ini sebagai ilmu kepada kita. Kita kongsi sama-sama. Baik. Pengertian hukum syarak. Apakah maksud hukum syarak? Maksud hukum syarak iaitu khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okay. Siapa-siapa yang dah sampai usia baligh, maka dia disebut sebagai golongan mukallaf. Okay. Mukallaf, orang yang diberatkan tanggungjawab agama bila saat dia dah mencapai usia baligh. Baligh tu macam mana? Pandai-pandai lah. Jangan banyak soal sangat bab tu. Dah faham lah ke dah? Jadi bila dah datang taklif, maka inilah tanggungjawab kita. Sama ada khitab ini berbentuk tuntutan, ataupun dalam istilah syaraknya al-iqtida. Ini kita akan bahas secara lebih detail pada ni. Iaitu tuntutan yang Allah Ta'ala tuntut pada kita. Okay. Ataupun at-takhir, pilihan. Allah Ta'ala bagi pilih pada kita, nak buat ataupun tak nak. Okay, takhir. Atau al-wad'i. Al-wad'i, keadaannya. Ikut keadaannya. Okey. Baik.
Faham lagi masa ni? Tak faham? InsyaAllah lepas ni akan faham. Okay. Yang faham, yang penting kita kena tahu hukum syarak ini dia merupakan khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf sama ada tuntutan dalam bentuk tuntutan ataupun disebut sebagai iqtida ataupun takhir, pilihan ataupun al-wad'i, keadaannya. Baik, jenis-jenis khitabullah. Okey, jenis-jenis khitabullah ni ada berapa? Baik, khitabullah ada 3. Al-iqtida, at-takhir, al-wad'i. Okey, al-wad'i. Dalam wad'i ni banyak. Sebab apa? Adanya hukum, adanya sebab, adanya syarat, adanya mani', adanya batil, adanya azimah, adanya rukhsah, adanya sahih, maka berlaku hukum. Okay. Dia ada something, dia ada letakkan sesuatu untuk menjadikan sesuatu itu hukum. Okay. Ini insyaAllah kita akan bincang dia. Baik, dia ada 3. Ingatlah kepala, notakan al-iqtida, wal-takhir, wal-wad'i. Baik, dalam cabang al-iqtida dia ada 4. Dalam iqtida, yakni iqtida ni apa dia? Tuntutan. Tuntutan. Sama ada tuntutan tu wajib buat, wajib tinggal, harus buat, harus tinggal, ataupun disebut sebab makruh dan sebagainya. Ini yang kita bincangkan. Baik, dalam iqtida dia ada yang pertama al-ijab. Okey, apa makna ijab? Nanti kita baca. Kita ambil yang point dulu. Dalam al-iqtida dia ada al-ijab. Dia ada tahrim. Dia ada kirahah. Dia ada nadbun. Ini ijab wajib lah, tahrim haram lah, kirahah makruh lah, nadbun sunat, benda-benda sunat. Baik, kita masuk kepada pembahagian. Sebelum kita masuk kepada pembahagian, kita pergi kepada yang kedua, yang ketiga, iaitu al-wad'i, takhir, pilihan. Okey, sama ada nak buat ataupun tinggal. Dalam wad'i, yakni keadaannya. Al-wad'i dia ada termaktub di bawah dia beberapa hukum, keadaan yang mendatangkan hukum. Yang pertama sebab. Okey, sebab. Yang kedua syarat. Yang ketiga mani'. Okey, mani', halang. Batilun, yang keempat batilun, batal. Yang kelima azimah. Yang keenam rukhsah. Yang ketujuh sahih. Jadi ada 2, 4, 6, 7. Okey, semua ada 7 di bawah hukum wad'i. Baik. Pembahagian hukum syarak. Kita pergi yang pembahagian dahulu. Pembahagian hukum syarak. Yang pertama hukum taklifi. Okey, hukum taklifi. Hukum taklifi iaitu khitabullah yang menuntut untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya, atau memilih untuk melakukannya ataupun tidak. Ini hukum taklifi. Dia ada yang kita bincangkan tadi, khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maka dia termasuk dalam ini di dalam hukum taklifi. Hukum taklifi, kita ulang sekali lagi, khitabullah yang menuntut untuk melakukan sesuatu. Okey, khitabullah yang menuntut untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya ataupun memilih untuk melakukannya ataupun meninggalkannya. Okey, baik. Yang pertama di dalam hukum taklifi ini iaitu al-ijabun. Ijab. Okay, yang pertama dalam hukum taklifi yang disebut sebagai ijabun. Okey.
Apa makna ijab? Ijab dengan makna tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara secara tegas. Tuntutan Allah Ta'ala untuk hamba-Nya melakukan sesuatu perkara secara tegas. Okey. Perkara tersebut menjadi wajib. Okey, perkara yang dituntut tu dia jadi wajib. Iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Itu makna ijab. Bila sebut wajib, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Hak yang buat dapat pahala, tinggal maka terimalah akibatnya. Ini dosa lah. Okay. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa aqimus solah wa atuz zakat. Dan diberikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Maka ni kewajipan. Sembahyang wajib, zakat wajib, haji wajib. Jadi ni disebut sebagai ijabun di dalam hukum taklifi. Okay. Iaitu ayat ini mengandungi perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Setiap perintah Allah adalah wajib. Bila datang hukum dalam bentuk perintah, aqim, dalam perintah amar yang Allah Ta'ala tuntut sembahyang, tunaikan zakat, wa'atu zakat. Okay? Maka ni perintah daripada Allah. Maka setiap yang namanya perintah, maka hukumnya jadi wajib. Bila Allah datangkan hukum dalam tuntut perintah, maka dia jadi wajib. Wajib dilakukan selagi tiada qarinah yang menunjukkan perintah tersebut hanya sunat. Tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan hukum tu sunat. Jadi kekal dia sebagai perintah yang wajib. Hanya sunat atau harus dilakukan oleh itu, iaitu ayat ini menunjukkan kewajipan salat dan juga kewajipan zakat. Selagi tak ada dalil yang menunjukkan hukum tersebut hukumnya sunat ataupun harus, maka dia datang dalam perintah yang disebut sebagai hukum yang wajib. Maka sembahyang, zakat merupakan hukum yang wajib dilaksanakan. Tak ada kompromi. Ni qat'i. Qat'i, tegas. Sebab tu dalam bab sembahyang, sakit macam mana pun wajib sembahyang. Takut macam mana pun wajib sembahyang. Kita sembahyang, kita belajar tentang bab sembahyang khauf. Sembahyang hal keadaan kita dalam keadaan takut. Macam mana sembahyang takut ni? Antara sembahyang khauf ini ketika mana kita berperang. Tapi adakah sembahyang khauf ini untuk perang je? Tak. Semua benda yang dikira sebagai hal keadaan kita takut, maka sembahyang kita dalam keadaan ikut kemampuan kita. Kita tak terikat lagi dah dengan hukum yang menjadi rukun dalam sembahyang. Dah tak terikat. Maknanya waktu ni kita boleh bergerak. Kalau dalam sembahyang yang keadaan kita tak takut, kita tak boleh bergerak. Anggota kita tak boleh bergerak. Anggota kita wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi sembahyang khauf boleh. Sekalipun tak hadap ke arah kiblat pun sah sembahyangnya. Sebab apa? Sebab dia dikira dalam keadaan daruri. Baik, itu sembahyang khauf. Macam orang kena kejar dek rimau, masuk dalam hutan. Waktu zuhur dah masuk. Tengok matahari dah menggelincir. Gelincir makna masuk waktu zuhur. Dia pun sembahyang tiba-tiba sujud, bangun daripada sujud untuk rakaat yang kedua, tengok rimau depan mata. Macam nak tunggu. Lari, jangan tunggu lagi. Dah lari tu macam mana? Adakah perlu kita batalkan sembahyang? Tidak. Teruskan lari. Jangan paling ke belakang. Jangan paling ke belakang. Lepas tu rukuk sujud je. Rukuk sujud tengah berlari lah. Dah nak rukuk sujud macam mana? Jangan kita berhenti rukuk betul. Dah buat isyarat. Guna isyarat apa? Kepala kita. Berhenti mati kita. Rimau tengah kejar. Kita berhenti, terkam dia lah.
Jadi lari lah. Tengah lari, Allahu Akbar. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Lari. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر. Tengah lagi. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Lagi lagi. Allahu Akbar. Naik rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Macam okey. Faham? Jelas. Alhamdulillah. Dan itu cara sembahyang khauf. Sembahyang dalam keadaan takut. Itu cara dia yang diajar oleh ulama. Dia kok mana pun kena wajib sembahyang, tak boleh tinggal. Itu dinamakan sembahyang khauf. Dalam keadaan perang pun ada sembahyang khauf. Nah ni. Sembahyang ada daruri, ada dalam keadaan tengah perang dan ada dalam keadaan gencatan senjata. Tapi walaupun nama je gencatan senjata, tapi kena bersedia. Kena bersedia. Jadi dia ada cara sembahyang dalam keadaan perbarisan. Bukan perbarisan, dalam keadaan soft. Tapi sentiasa berjaga-jaga. Tapi kalau musuh dah datang depan, bertempiaranlah. Waktu ni tak ada dah. Waktu ni tak ada dah. Tengah pegang senjata, tengah melerak, sembahyanglah. Jangan bercakap, batal sembahyang. Perkara yang membatalkan sembahyang tak boleh kita buat. Kentut, tak boleh lah, batal lah. Bercakap, woi kat sini ada apa? Batal lah. Dan jangan bercakap. Segala yang dilarang dalam solat, kita tak boleh buat. Apa dia? Antaranya makan. Nah, minum, bercakap, tak boleh. Jadi dalam sembahyang lah, kita masih dalam sembahyang. Cuma cara macam mana kita sembahyang, kita buat isyarat. Kita gunakan isyarat. Okay? Itu dalam keadaan daruri. Baik, itu cara dia. Maknanya sembahyang tak boleh tinggal. Wajib. Dan apatah lagi kalau orang berada di hospital tua dan sebagainya. Tak kok mana pun wajib sembahyang. Nah, tak boleh tinggal. Nah, okey. Yang kedua, nadbu. Nadbu yakni tuntutan untuk melakukan satu perkara secara tidak tegas. Hak ni tuntutan yang tak tegas. Tak macam ijab. Ijab tuntutan yang tegas. Kok tak ada kompromi. Bila sebut tegas, tak ada kompromi. Wajib buat. Tak boleh tinggal. Tapi bila sebut nadbun, ni dia tidak ada ketegasan. Okay. Perkara tersebut menjadi mandub atau dikenali juga sebagai nafilah, sunat dan mustahab. Ni semua kalimah-kalimah yang digunakan menunjukkan perkara itu sunat. Okay. Iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. La yu'aqibu tarikuhu. Yusabu fa'iluhu. Siapa yang buat dapat pahala. Yang tinggal tak berdosa. Ini nadbun. Ataupun disebut sebagai sunat. Atau mustahab. Ini kalimah-kalimah yang biasa digunakan dalam erti kata nadbun. Contoh perkara mandub seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang dan diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarnya itu. Tulis hutang dan masa bayarnya itu. Perintah untuk menulis hutang dalam ayat ini tidak diwajibkan, kerana terdapat pilihan dalam ayat lain untuk tidak menulis hutang seperti yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jika yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, yakni hutangnya. Jadi ada ayat yang lain yang tidak menuntut untuk hutang ni ditulis. Ayat yang tadi yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ni cerita tentang bagaimana orang yang berhutang ini faktubuh, ditulis. Tapi ada ayat yang lain, kalau jika yang berhutang percaya kepada yang berhutang, kita percaya pada dia, maka tak perlu tulis pun tak apa. Jadi sebab tu dia disebut sebagai nadbun saja. Menulis hutang ni sunat saja, dia tidak jadi wajib. Okey, sebab apa? Sebab ada dalil yang lain yang tidak bertegas di dalam bab menulis hutang ini.
Kita percaya pada kawan ni, tak payah tulis pun tak apa. Kita percaya pada dia. Tapi jangan hari ni orang berhutang bukan main, tapi nak bayar hutang payah. Okay? Ada payah nak bayar hutang ni. Ya tu. Lepas tu jaga-jaga. Baik. Tapi pentingnya hutang ni ditulis sebenarnya. Sebab apa? Sebab nanti kita mati. Wala'iyadzubillah. Kalau kita ni orang yang berhutang, kita tak tulis hutang kita, orang tak tahu. Kena pula kawan tu, dia tak tulis hutang, dia macam mana dia nak tuntut? Orang yang beri hutang tu dia tak tulis, macam mana dia nak tuntut? Dia macam mana nak tuntut pada waris dia? Mati dalam keadaan berhutang ni bahaya. Tergantung kita. Tak selesai. Sebab tu elok dia tulis. Supaya bila mati waris tahu, oh rupanya ayah pernah berhutang. Ni buku hutang ni. Ada buku 355. Sebab tu orang dulu-dulu bagus. Dia ada buku 355 tu. Ni buku favorite untuk tulis hutang. Penuh dalam tu hutang-hutang. Jadi tahu tak berapa hutang ayah, berapa hutang sebulan bin sebulan. Jadi bila dia mati, tengok-tengok ada hutang, maka harta yang ada tu boleh selesaikan dahulu. Sebelum difaraidkan. Okay, selesaikan hutang dahulu. Sebelum difaraidkan. Jadi selesai orang tua. Selesai ayah kita, urusan ayah kita, selesai nak beranak kita, dah bila mana kita dah bayar hutang untuk dia. Okay. Baik, tu hutang. Tu bab nadbun. Yang ketiga, kirahah. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tidak tegas. Makruh lah ni. Tuntutan untuk meninggalkan. Yang tadi tuntutan untuk melakukan. Yang ni tuntutan untuk meninggalkan satu perkara secara tidak tegas. Yang ni perkara tersebut menjadi makruh jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Contoh perkara makruh seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'ukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Menyusahkan kita. Kalau dah rasa menyusahkan, jangan tanya. Nanti dah dapat, dia susah. Bila dah tahu, jadi susah. Bibit tak tahu. Dah ni. Ayat ini mengandungi larangan bertanya kepada Rasulullah kerana ia boleh membawa kepada implikasi yang tidak diingini. Namun begitu dalam ayat yang sama Allah memberikan kelonggaran kepada sahabat untuk bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahawa larangan tersebut secara tidak tegas seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an. Hina yunazzalul Qur'an tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Dan jika kamu bertanya mengenai ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu daripada kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak ditanyakan dalam Al-Quran, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ni sebab tu benda-benda yang sebegini yang benda yang tak sepatutnya kita tanya, jangan kita tanya. Contohlah dulu pernah dengar Ustaz Ismail Kamus ni. Orang banyak tanya dia. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, air mani tu apa hukum dia? Bersih dia. Maka kita tahu air mani ni dia tidak najis. Air mani dia tidak najis. Lalu dia tanya lagi, Ustaz, kalau dah macam tu, kalau kita kumpul air mani cukup dua, kalau agak-agak boleh ambil uduk tak? Ni soalan-soalan yang tak sepatutnya ditanyakan. Jadi Ustaz semua kamu jangan je. Kamu buat dulu, baru saya datang ke hukum. Kumpullah dulu, baru datang ke hukum. Baru saya bagi tahu hukum pada awak. Senang. Itu soalan-soalan yang tak sepatutnya. Jadi bertanyakan soalan jangan sampai menyusahkan. Ini larangan dalam bentuk makruh, bukan haram. Baik, yang keempat, tahrim. Tahrim tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tegas. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tegas. Perkara tersebut menjadi haram
iaitu mendapat dosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Ma yu'aqibu la fa'iluhu wa yusabu tariku. Orang yang buat benda haram ni, dia buat tu dapat dosa, dia tinggalkan benda haram ni, dia dapat pahala. Okey, tu. Contoh perkara haram seperti yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsal lati harramallah, dan janganlah kamu membunuh seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Okey, benda yang membunuh ni benda yang perkara yang diharamkan. Dan jiwa manusia ada jiwa yang terpelihara, ada jiwa yang tak terpelihara. Sama-sama Muslim terpelihara. Kafir harbi, maka perangilah dia. Bila dia ni title kafir harbi, maka perangilah. Okey. Tapi kalau dia ni kafir zimmi, kita wajib memelihara darah dia. Tak boleh kita bunuh dia sewenang-wenangnya. Ni kafir harbi ni kafir yang duduk dalam medan perang lah. Bila duduk medan perang, bunuh lah. Dia kata apa lagi? Dia musuh Islam. Dia halal darah daripada kita. Tak ada masalah. Okey. Ni. Lepas tu, tak boleh kita membunuh jiwa seorang manusia yang terpelihara. Kemudian ibahah. Ibahah, pilihan yang diberikan syarak kepada mukallaf, sama ada untuk melakukan satu perkara ataupun meninggalkannya. Ibahah ni dah tuntutan untuk melakukan satu perkara ataupun meninggalkannya. Perkara tersebut menjadi mubah, iaitu tidak mendapat pahala ataupun dosa. Bila sebut mubah, dia tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Jadi dia boleh buat dua-dua lah. Sama ada nak tinggal ataupun dia nak buat, terserah pada dia. Tapi tak ada pahala, tak ada dosa. Tidak mendapat pahala ataupun dosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contoh perkara mubah seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah serta jangan pula kamu berlebih-lebihan. Ayat ini hanya menunjukkan keharusan makan dan minum, walaupun ia dinyatakan dalam bentuk perintah kerana terdapat qarinah yang menunjukkan ia tidak diwajibkan, iaitu larangan supaya tidak berlebih-lebihan. Ada qarinah yang membuatkan ayat ini tidak jadi wajib, iaitu larangan supaya jangan berlebih-lebihan, jangan melampau-lampau. Maka hukum ni dia hanya jadi hukum mubah saja. Jadi kita minum, kita makan, selama benda tu halal, makanlah. Cuma dia dapat pahala bila mana kita mengikut apa yang disebut sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sekadar makan, minum, tak jadi apa-apa. Macam kita pakai baju lah juga. Sekadar kita pakai baju dan kita pakai seluar, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita niat nak menutup aurat, maka dia jadi ibadat pada kita. Dia jadi ibadat. Itu bergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal buat kita bergantung kepada niat kita. Kalau kita nak pahala, maka niatlah untuk kita dapatkan pahala keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ada apa-apa, maka pakai kita harus sajalah. Mubah saja. Tak ada apa-apa pada kita. Rugilah, rugi. Ini sebab tu kita boleh createkan amal mubah ini, dia menjadi amal sunnah, yang mana perbuatan itu atau perbuatan yang kita lakukan itu mendapat pahala pada kita. Contoh kalau kita makan dengan tangan kanan. Sebab apa? Nabi ajar makan dengan tangan kanan. Makan baca doa. Nabi ajar kita makan baca doa. Baca bismillah. Ni semua ni mengundang pahala pada kita. Mudah. Dan walaupun dia amal mubah, tapi dia boleh kita convert dia ataupun create dia menjadi amal ibadat kepada kita. Kemudian yang seterusnya, hukum wad'i. Boleh setakat tu. Okay. Kalau alhamdulillah kalau dah boleh semua, jadi kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu hukum wad'i. Baik, yang kedua hukum wad'i.
khitabullah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum. Okey, khitabullah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum ataupun syarat kepada satu hukum ataupun mani' penghalang kepada satu hukum, sahih atau batil, azimah atau rukhsah bagi sesuatu hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Okey, yang pertama sebab. Okey, sebab ni perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai pencetus kepada satu hukum syarak. Okey, yang bermaksud sesuatu hukum itu wujud jika wujud sebabnya. Itu maksud dia. Sebab ni, satu hukum tu wujud dengan ada sebabnya. Dengan ada, jika ada wujud sebab dia. Kalau tak wujud sebab, maka tak jadi hukum. Mesti wujud sebab, baru jadi hukum. Dan hukum tersebut tiada jika tiada sebab. Contohnya adalah sebab seperti yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya lelaki dan wanita yang berzina disebat sebanyak 100 kali sebatan setiap seorang. Perintah ini menunjukkan bahawa zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan ia telah dijadikan sebab bagi kewajipan melaksanakan hukuman sebat kepada penzina. Jadi kalau orang yang tak melakukan zina, maka tak ada hukum. Bila berlakunya zina, baru ada sebab, baru ada hukum. Sebab apa dia kena sebat? Sebab berzina. Sebab apa berzina, dikenakan 100 kali sebatan? Sebab dia berzina. Makna sebab itu wujud bila mana adanya perkara yang menjadikan hukum kepadanya ataupun mewujudkan sebab dijatuhkan hukuman kepada pelakunya. Jadi itu yang pertama, iaitu sebab. Okey, boleh faham setakat tu? Alhamdulillah. Yang kedua, syarat perkara yang membolehkan sesuatu hukum itu wujud dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Okey, sesuatu hukum itu wujud, perkara yang membolehkan sesuatu hukum itu wujud dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Namun begitu, syarat boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Nak faham sekejap ni insya-Allah. Okey, syarat boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Contohnya syarat seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka. Mana? Syarat sah sembahyang kena ada wuduk, tapi belum tentu adanya wuduk maka wajib sembahyang. Faham? Nak sembahyang wajib kena ikut syarat. Syarat sah sembahyang apa dia? Wajib ada wuduk. Tapi adakah kerana ada wuduk kena sembahyang? Tak. Tapi nak sembahyang syarat mesti ada wuduk. Tapi kalau ada wuduk belum tentu datangnya hukum wajib sembahyang. Faham? Itu yang disebut tadi. Syarat boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Syarat apa dia? Wuduk ni lah. Wuduk ni syarat. Syarat sah sembahyang ada wuduk. Tapi tak semestinya bila adanya wuduk ini maka adanya hukum. Hukum dia apa? Sah sembahyang tadi. Faham jadi jelas nak sembahyang syarat dia kena ada wuduk. Tapi tak semestinya ada wuduk wajib sembahyang. Okey? Wajib setengah. Sayang pergi tidur. Sayang wajib tidur. Subuh tidur apa? Baik. Mike. Kedua-dua belah tangan kamu hingga ke sikul. Kedua belah. Diam. Bapa nak mengajar.
Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Ayat ini menjadikan wuduk sebagai syarat sah sembahyang. Jadi faham Syarat sah sembahyang mesti ada wuduk. Tak ada wuduk maka tak sah sembahyang. Jadi apa-apa yang namanya sembahyang, syarat dia kena ada wuduk. Faham situ? Jadi alhamdulillah baik. Selesai berkaitan dengan syarat. Yang seterusnya mani'. Perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum ataupun sebab hukum. Perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum ataupun sebab hukum. Itu yang disebut sebagai mani'. Bila sebut mani', maknanya dia penghalang. Penghalang hukum ada kepada dia. Macam mana? Ni kita akan bincang. Contohnya mani' yang menghalang kewujudan hukum seperti yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. La yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim. Artinya seorang muslim tidak boleh mewarisi harta seseorang kafir dan seseorang kafir tidak boleh mewarisi harta seorang muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang muslim mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang bukan beragama Islam, dan begitu juga sebaliknya. Larangan ini menunjukkan bahawa perbezaan agama adalah penghalang kepada pewarisan harta pusaka. Ini disebut mani'. Contohnya kalau ada satu orang ni, dia lahir dalam keluarga bukan Islam. Dalam keluarga bukan Islam, bapak dia kaya. Bapak dia kaya. Bapak dia kafir, tak masuk Islam. Maka meninggal bapak dia, maka si anak ni tak boleh mewarisi harta bapak. Tak boleh mewarisi harta si bapak secara faraidnya. Kalau cerita hadiah tu cerita lain. Ini faraidnya. Tak boleh mewarisi. Begitulah juga kalau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapa Islam, anak kafir, pun sama, tak boleh mewarisi harta bapa dia. Tak boleh mewarisi harta pusaka si bapa. Ni tu kalau sebab apa? Sebab dia jadi mani'. Mani' apa dia? Kafir tu menjadi penghalang kepada warisan harta tersebut. Begitulah juga kalau anak ni Islam, meninggal anak ni, bapa mak tak boleh mewarisi harta anak. Sebab apa? Sebab bapa mak ni kafir, tak boleh mewarisi. Jadi sebab tu dalam bab ini dia perlu diselesaikan dan diambil pahaman ini ataupun diambil kaedah ini mengikut undang-undang Islam. Mengikut undang-undang Islam. Sebab Islam dari sudut akidah dia berbeza. Orang Islam dengan orang kafir tak sama. Semua perkara tak sama. Hanya beberapa perkara je. Contoh dalam bab penghormatan pada ibu bapa. Contoh kalau ibu bapa ni bukan Islam, maka kepada ibu bapa yang bukan Islam, hormat wajib. Walaupun dia bukan Islam, hormat jadi wajib kepada kita. Selama mana tak bertentangan dengan syariat lah. Jadi itu disebut mani', penghalang. Contoh mani' yang menghalang sebab hukum seperti firman Allah Ta'ala dan seterusnya lagi. Allah Ta'ala firman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Man istata', siapa yang mampu. Ayat ini mewajibkan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji. Oleh itu, ketidakmampuan adalah penghalang kepada kewajipan ibadat haji. Jadi ini disebut mani'. Apa yang jadi mani'? Istita', kemampuan. Dia tak mampu nak mengerjakan haji, maka ada penghalang kepada dia untuk melaksanakan ibadat haji, maka dia
tak termasuk dalam kategori orang yang diwajibkan mengerjakan haji. Disebut sebagai mani', ada penghalang kepada kemampuan dia untuk mengerjakan haji. Contoh bekalan dia tak ada, duit dia tak ada dan sebagainya, nak pergi musafir dan sebagainya, maka termasuk dalam golongan orang yang tidak mampu. Maka tidak mampu ni disebut sebagai mani'un. Jelas? Alhamdulillah. Wallahu alam. Cukup sekadar tu untuk bincangan kita pada pagi ini. Tajuk ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, yang masih lagi dalam membicarakan, sebab tajuk ni panjang. Tajuk ni panjang, insya-Allah kita akan sambung lagi. Dan kita bertemu dalam kuisnya yang Ustaz akan bagi link kepada anak-anak sekalian. Jadi mudah-mudahan Ustaz harapkan semua dapat notakan perbincangan kita pada pagi ini, notakan sebaik-baiknya dan fahami tajuk kita. Yang tak faham boleh ulang lagi video ini. Jadi Ustaz harap memberi manfaat kepada semua. Siru ala barakatillah, jaga diri, stay at home. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.